lebih kurang 40 minit je. Kita teruskan kepada sesi seterusnya. Okey. Siapa yang nak register tu boleh register, siapa yang nak fokus belajar boleh terus belajar. Okey. Page post sidebar ads marketing. Dulu kita panggil page post marketing saja. Sekarang ni tambah sidebar sebab iklan tu muncul kat tepi di bahagian kanan. Bahagian kanan akaun Facebook kita. Contohnya seperti ini. Okey, yang ni iklan jenis apa ni? Iklan jenis apa? New ads. Ni ada gambar power-power ni, bahaya. Saya cek, tolong beli dari saya. Saya nak tunjuk contoh iklan page post. Okay, kat sini dipanggil apa? Iklan apa? Yang muncul di newsfeed, desktop newsfeed. Page post yang dekat tepi ni, tapi hari ni tak jumpa iklan kat tepi ni. Hari Sabtu ramai orang tak suka buat iklan pun. Okay, tak apa, tapi dah tahu kan page post ad marketing. Okay ni, gambar dekat tepi ni. Iklan di bahagian tepi. So bila orang klik iklan tu, dekat sini dia paparkan 3 baris saja. 3 row ataupun biasanya 3 hingga 4 row. Compare dengan promote post pada newsfeed, dia 210 karakter, yang ni 90 karakter saja. Jadi kat sini dia berbeza berbanding boost post tadi. Page post ad dilihat oleh audien macam ni. Bila dia klik, dia akan lihat macam ni. Page post lepas iklan diklik oleh audien. Yang ni anda boleh gunakan juga untuk dapatkan sale. Dan kelebihan kat sini, iklan ni lebih targeted. Maksudnya lebih targeted ni, orang betul-betul berminat akan klik. Tapi conversion rate paling tinggi yang muncul dekat newsfeed. Paling ramai orang beli yang muncul dekat newsfeed. Tapi yang ni membantu untuk dapatkan sale juga. Dan dia ada banyak page post sidebar ads, ada text, ada video, image. Kita guna dua yang ni. Dua ni dia yang efektif. Yang ada gambar seperti ini dan juga video seperti ini. Ini yang efektif. Kalau page post ad, kita buat post dekat fan page, kita pilih dua yang utama ni, image ataupun video. Video antara yang paling efektif untuk convert sale. Video mungkin boleh gunakan video testimoni, video penerangan produk, ataupun video apa? Bagaimana nak membeli pun boleh juga. Okay, page post sidebar ad recipe. Resipi dia pertama audience, kedua image, ketiga headline. Headline dia macam ni. Keempat text. Okay, berapa resipi untuk page post ad sidebar? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okay, terima kasih. High impact audience. Okay, ini sangat penting untuk page post ni kita gunakan fokus untuk dapatkan jualan juga. So kita perlu tahu siapa audien yang berpotensi untuk membeli. Okay, macam biasa umur dan jantina. Ingat lagi tak fanpage insight?
Lemau dah. Ingat tak? Yahoo tak ditunjukkan tadi. Nak tunjuk ke? Okey, saya tunjuk kejap. Yahoo close. Yahoo close. Lama tak guna Yahoo Plus. Tak jumpa pula. Okey, tak apa, abaikan dulu. Saya tak jumpa Lokasi macam biasa. Kalau kita buka restoran, target orang Kuala Lumpur, so boleh target tak orang Kuala Lumpur untuk datang ke restoran kita? Kita buka di Kedah, target orang Kedah. Kalau jual apa lagi? Kalau nak jual baju dekat orang Sabah Sarawak, target orang Sabah Sarawak. Contohnya orang Kota Kinabalu. Orang apa lagi? KK Kota Kinabalu lah kan. Sarawak. Orang Miri, orang Kuching. Kalau kita jual, contohnya jual jersey. Saya pernah jual jersey tahun lepas, jersey Euro 2012. Buat iklan, target orang Sabah Sarawak. Memang sale dia tinggi. Sebab nak dapatkan dekat Malaysia susah. Dekat Semenanjung ni susah. Orang dekat Sabah Sarawak tu susah nak dapat jersey. Biasanya harga berkali ganda. Kalau nak jual jersey, janganlah jual dekat orang Kelantan. Jangan marah orang Kelantan, sebab ada banyak jersey dekat tempat dia orang. Kita jual lah dekat orang yang susah nak dapat jersey. Orang Raub ke, orang Lipis ke, orang Hulu Selangor ke. Boleh pilih location. Contohnya dekat sini ada tak yang jual water filter? Boleh angkat tangan? Duduk depan sekali. Puan Nora Syikin Mat Jana. Betul. Dia jual water filter. Boleh berkongsi pengalaman sikit tak? Kesegan. Boleh jual water filter sekali Boleh share tak? Pernah jual water filter dekat sampai negeri mana, daerah mana? Assalamualaikum, nama saya Nora Syikin. Say hi tu. Ini kelas kedua saya dengan Cikgu Jamal. Pernah join kelas saya sebelum? Sebelum ni saya beli e-book dan buat kelas lah. Okey, saya ingat. Satu geng RX Water, satu kelas. Dan lepas daripada first class, kelas yang pertama tu saya cuba praktikkan ilmu tu. Dan saya cuba market Malaysia dan saya buat market Brunei. Dan saya pun test pun nak tahu, tak tahu Tapi kemudian saya dapat pesanan daripada Brunei. Sebab harga sebut brand sebut harga RX Water di Brunei dalam RM3,800 macam tu. Dan harga kita kat sini RM3,200. Jadi nampak kebiasaan situ, jadi rupanya dia dapat attract orang Brunei untuk beli. Jadi buat iklan target orang Brunei saja. Taklah seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia. Termasuk Brunei. Brunei. Dua negara lah maksudnya. Singapura macam mana Singapura? Singapura ada ejen kat sana. Dah ada ejen. Jadi yalah, berapa unit dah habis dijual guna MBX? Tak terkira. Kalau seluruh Malaysia tak kira lah, tak ingat. Dan nampak sangat banyak. Di Brunei saya rasa saya join kelas Cik Jamal rasanya dalam 7 tahun lepas. Bulan puasa, sebelum bulan puasa tak silap saya. Okey. Dan lebih kurang 5 biji lah RX Water yang ke Brunei. Yang kat Malaysia ni. Kat Malaysia dah beratus-ratus unit. InsyaAllah. Okey. Terima kasih ucapkan pada Puan Syikin. Satu terbuka setiap. Water filter mahal tu, beribu-ringgit pun boleh jual. Boleh jual di Facebook.
Kat sini berapa lama, ramai lagi yang jual water filter? Kowe ke? Causeway ke? Ada Causeway. Water filter boleh dijual di Facebook. Okey, lokasi. So, sepatutnya kita boleh fokus. Orang Singapura, orang Brunei, orang Sabah, Sarawak boleh fokus. Kemudian nama brand dan nama fanpage bersaing. Ni taktik ramai orang tak tahu. Yang ni boleh bantu dapat jualan. Contohnya orang yang jual tudung lah. Radio Strike tu kita dah tahu kuasa membeli fan kat situ tinggi. Dia orang suka beli tudung. Kalau kita jual apa-apa yang berkaitan dengan pakaian, dia orang boleh beli. Jual lah tudung ke, jubah ke, jual apa lagi, pakaian lah, beg tangan. Target kepada audiens yang minat fanpage pesaing kita. Dan ketiga dan keempat adalah target pada fan kita sendiri. Bila buat iklan, kita target fan kita saja, ataupun boleh friend of fan, tapi perlu filter. Nanti saya tunjuk macam mana setting dia. High impact image for page post sidebar ads. Gambar yang berkesan untuk page post. Pertama, gambar apa ni? Muka awet cun, abang XXX. Abang ni jangan layan, bahaya. Gambar wanita cun, kita ambil muka je sebenarnya. Muka, nampak ni muka. Muka awet cun. Kedua macam biasa, frame merah. Ketiga, gambar apa ni? Produk yang background dia putih. Sebab iklan ni muncul dekat tepi. Kalau iklan dekat newsfeed tadi, kita tak kisah background dia ada warna lain. Tapi dekat sini kita gunakan background warna putih. Ini warna putih. Dan yang ketiga, produk dan teks. Gambar produk dan juga teks macam ni, supaya orang jelas produk apa, gambar apa. Image perlu jelas, macam ni gambar dia semua jelas. Size sesuai, size yang sesuai. Dan relevan dengan produk. Yang ni kurang relevan sikit. Ni memanipulasi kan. Sekarang dia tak ada campaign ni, tak silap saya. Saya ambil contoh gambar. Okey, seterusnya. High impact headline for page post sidebar ads. Okey, ini headline dia. Headline, okey, headline. Kita buat satu baris saja. Yang ini tak perlu dua, satu baris. Berapa baris? Berapa row? Satu row. Ataupun kata Melayunya, baris lah. Tak dua, yang ni satu je. Nak menjual di FB, sila klik, baca dan fahamkan apa yang didedahkan di web ini. Suka warna yang mana? Kami dari Tauke Jan Azam menjual Jan Azam warna merah, biru dan ramailah. Saya suka merah, saya suka biru. Ini salah satu teknik soft selling sebenarnya. Tanya orang tu nak warna mana satu. Contohnya kita jual tudung, ada hijau, oranye, biru. Anda suka yang mana satu? So boleh buat iklan, boleh tingkatkan sale guna tu teknik soft selling. Okey, satu baris saja. Nampak ni headline dia, satu baris saja. Gunakan simbol. Nampak ni simbol ni. Simbol. Gunakan huruf besar. Untuk headline, gunakan huruf besar. Mudah difahami. Ayat yang pendek, yang mudah difahami. Contohnya nak berjual di FB, kan orang faham kan? Kalau kita buat offer jualan tudung 20%. Simple. Offer 20%. Ayat dia kena mudah. Jangan buat mengarut-ngarut. Hebat lagi, murah pun boleh. Okay, high impact tag for page post ad. Cara penulisan, refer modul ketiga. Tapi saya nak ingatkan pada mesej yang utama, iaitu 90 karakter. Ini dipanggil 90 karakter. Biasanya 3 hingga 4 baris ni. Sampaikan maklumat paling penting. Sampaikan apa? Apa dia maklumat paling penting? Nama produk. Dekat sini, Tauke Jam Azan. Menjual jam azan. Itu nama produk tu kena ada. Kalau jual tudung, Tauke Tudung. Suka warna yang mana? Kami dari Tauke Tudung menjual tudung berwarna merah. Nama produk tu ada, diletakkan pada 90 karakter awal.
Ataupun nak ganas lagi macam ni, sila klik, baca dan fahamkan. Ini call to action. Kita boleh juga letak contact number kat sini. Sila call nombor sekian-sekian untuk order. Sila SMS 101 kepada nombor sekian-sekian. So orang SMS tanpa klik iklan boleh convert jadi pembeli. Yang tu guna SMS marketing lah. Berapa ramai guna SMS marketing? Okay, boleh guna cara ni. Letakkan nombor phone tu, call to action pada awal ayat ni. Okay. Dan seterusnya teknik bid. Teknik bid boleh rujuk balik tak? Nota yang bertajuk teknik bid. Okay. Lihat bahagian kiri. Teknik bid, page post marketing, sidebar dan newsfeed. Untuk power editor kita boleh guna ni dan juga page post. Okay, saya kena tunjukkan dia punya macam mana buat post dulu. Okay, cara nak buat iklan page post ad. Pertama, macam biasa, klik di sini, create ad. Tahu kat sini, klik sini, create ad. Kemudian pilih fan page. Katalah saya nak jual spek magic. Okey. Kemudian pilih nombor 3 macam biasa, see advanced option. Tujuan dia supaya kita dapat CPC. Okey, see advanced option. Kemudian dekat sini, sebelum ni kita buat live marketing, betul tak? Ingat lagi tak? Live marketing yang bawah ni, create a new ad. Live marketing, kita pilih yang atas ni. Choose an existing page post. Okay, klik sini. Kemudian kita pilih post yang kita telah ni, makcik dah turun power spec. Makcik dah turun power spec dari 250 ke 150, tapi ini 2 baris. Kita pilih yang lain. Contohnya kita boleh pilih post yang kita nak. Kat sini dia 2 baris, kurang efektif. Nak edit, kita boleh edit semula post kita. Katalah saya pilih yang ni. Okey, kemudian yang ni remove ke? Biarkan. Remove, kita perlu remove. Okey. Malaysia, katalah target orang Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Ataupun nak satu Malaysia, tak ada masalah. Katalah saya pilih satu Malaysia, umur yang rabu-rabu ni umur 20 hingga 50. Precise interest, saya nak target orang yang minat beli tudung lah. Radius. Orang minat tudung, saya target orang yang minat. Okey, masukkan nama-nama fanpage yang kita boleh target. So kalau jual spek magic ni mungkin boleh letak nama jenama spek tu sendiri. Apa jenama spek? Okey. Lagi? Oh, sikit. Inilah. Dia ada keluar banyak macam-macam Tak nampak saya besarkan. Nampak tak? Pilih sunglasses. Okey. Dah dapat 649,180 orang. Untuk page post ad, cuba dapatkan jumlah audien ni 100,000 hingga 1 juta. 100,000. Kalau sikit sangat takut iklan tak jalan. Cuba target 100,000. 649,000 ni dah membadai. So saya teruskan. Yang ni saya abaikan. Connection ni boleh target anyone. Ingat kat sini sebelum ni kita buat live marketing, kita target hanya mereka yang belum like fanpage. Sekarang ni dekat sini untuk sale page post ad, kita pilih anyone. Supaya orang yang dah like, belum like, dia akan nampak iklan.
Ataupun kita nak target fan kita saja. Katalah fan kita ada 10,000 orang. Only people connected to kita target ni. Yang ni tak apa, sedikit. Kalau kita target fan kita saja 10,000, 20,000 orang tak ada masalah. 840 ni tak sesuai So anyone. Kalau nak target friend or fan, okey, kita boleh masukkan fan page yang kita mahukan. Boleh target friend kepada fan kita. Kemudian klik see advanced targeting option. Target orang dah kahwin ke belum? All, anyone. Ini tak berapa penting. Kemudian untuk campaign, okey, saya ingatkan kalau kita buat banyak iklan tarik like ataupun sale, jangan campur-campur. Buat campaign lain pula. Tadi campaign lain, ni campaign lain pula. Spec Magic Sales. Ini suka hati kita je nak letak nama apa. Kita nak letak nama apa ni? Spec Magic Sale Best Power contohnya. Campaign budget nak letak berapa ringgit sehari. Untuk sale minimum berapa? Cuba tengok standard C4 FX standard. Untuk page post ad, lihat nombor 3. Post sidebar ataupun newsfeed adalah $5. Kalau nak bermula $5 ataupun RM15. So kita mulakan dengan RM15. Jadi Malaysia ringgit ni. Kalau dolar, $5. Okey, yang ni set. Yang ni conversion tracking ni apa kan? Ini dia atas lagi, level atas lagi. Kalau kita ada website, kita boleh tracking. Okey, yang ni pilih mana? Siapa tahu? Nak pilih yang mana? Optimize for? Okey. Kemudian pilih yang mana? Automatic ke manual? Manual. Maksudnya dah faham lah tu. Teknik CPC. Okey, berapa kita nak letak sini? Berapa? 9 sen. Kalau USD 0.03. Ni jangan ikut ni. Biasanya FB charge tinggi. Dia cadangkan tinggi. Yang ni dia cadangkan murah sikit. Dia tengok orang juga. Orang yang biasa dengan FB ad, expert dia bagi murah-murah. Orang baru dia letak mahal-mahal. Berapa ramai pernah kena mahal suggestion? 40 sen, 50 sen. Boleh kat tinggi tak? Orang baru lah tu. Orang baru. Kemudian review. Saya minta tolong semua, sebelum iklan dijalankan, minta review dulu. Sebab ada orang dia terus place order, dia letak bajet sehari RM50 terus habis dalam masa 2 minit. Sebab apa? Dia letak CPC bukannya 9 sen, RM9. Dia tersilap sebab tak review. Okay, so kita review dulu macam ni lah iklan dia nanti akan dipaparkan. Dekat sini boleh namakan iklan. Katalah iklan 1, target sunglass. Ni atas kita nak letak nama apa Okay, review dulu. Gambar ni okey ke tak okey. Kalau tak okey boleh edit semula. CPC, pastikan bid type CPC. Bid dia berapa? 9 sen per klik ataupun 3 sen USD. Daily budget RM15 satu hari. Okey, dan place order. Macam tu lah buat iklan. Kalau orang first time buat iklan, dia akan minta nombor kad debit ataupun kad kredit. Masukkan maklumat pembayaran. Inilah iklan tu. Apabila ianya dipaparkan, dia akan dipaparkan sebegini. Iklan ni akan muncul dekat tepi macam ni. Okey, faham tak? Ini page post ad. Sekarang ni saya nak tunjukkan teknik bid. Teknik bid. Okey, teknik bid CPC 1. Dia sama macam iklan tarik like tadi. Cuma yang ni page post ad. Okey, yang pertama,
letak 3 sen macam biasa. Okey, kat sini kita letak 9 sen lah. Dalam Malaysia ringgit 9 sen. Kalau iklan dah berjalan selepas 24 jam dah approve. Kalau iklan berjalan, kita tengok 50 hingga 100 klik. Ni berbeza sikit. Macam ni tak ada klik lagi. Apabila ada klik 50 hingga 100 klik, apa kita kena buat? Kita tengok ROI pula. ROI lebih 3.0 ke tidak? Maksudnya macam ni, katalah 50 hingga 100 klik ni ada 2 orang pembeli. Produk untungnya katalah RM50 satu. So untung dia berapa? 100. Okay, produk ada 2 orang beli. Untuk setiap produk 100. Kos iklan 100 klik ni lebih kurang berapa? RM9 9 ataupun RM10. Katalah RM10. Okey, berapa dapat? 9. Okey, 9. 9 ni lebih pada 3.0 ke tidak? Maksudnya kita untung 9 kali ganda. So kalau lebih pada 3.0, iklan ni boleh diteruskan. Kalau dia, katalah kita jual produk 50 hingga 100 klik ni, kita dapat katalah 1 unit. Untung satu RM5. Katalah jual barang murah kan, RM5. Kos iklan katalah kita habis RM10. Jadi berapa ni ROI? 5 tolak 10, negatif 5, negatif 5 bagi 10, 1/2, 0.5. So 0.5. Negatif maksudnya rugi. Kita tak nak negatif, kita kena positif. Yang ni faham tak? Okey, berapa ramai yang faham? Angkat tangan. Kata dekat kawan sebelah, saya dah faham dah. Kalau tak faham lagi tak tahu lah. Okey, ke buat-buat faham je. Apa, nanti balik praktikkan akan jadi lebih faham. Okey, teknik bid. Faham ya ROI? Kalau ROI dia lebih pada 3.0, kita biarkan iklan tu. Kalau dia bawah daripada 3.0, tak okey, maksudnya kena pause iklan tu. Pause dia macam ni lah. Tekan ni, nanti dia ada keluar pause. Dekat status ni, kalau tak okey iklan tu, kita akan tekan pause. Dekat status, dekat sini. Yang ni belum aktif ni. Bila aktif dia ada button pause. Okey, teknik bid. Bila iklan kita dah buat, dah status dah hijau, aktif, katalah tak jalan dalam masa 24 jam, 1 hari dah, iklan dah diluluskan tapi tiada orang lihat iklan, apa kena buat? So kita kena naikkan, teknik 1, naikkan bid dari 9 sen jadi 12 sen, 0.12, bukannya 12 itu RM12, 12 sen. Katalah selepas 12 sen 24 jam tak berjalan juga, kita jadikan dia 15 sen. Macam tu. Itu teknik bid yang pertama. Bila 15 sen sepatutnya dia boleh jalan. Kalau tak jalan, kita boleh guna teknik bid kedua. Okey, teknik bid kedua. Kalau iklan tak jalan juga, apa yang kita boleh buat? Naikkan bajet. Okey, berapa kita nak naikkan bajet? Dari RM15 kepada, tengok balik dekat standard Sifu FB Ad. Nombor 3. Yang ni iklan dia jenis post, sidebar, newsfeed. Mula $5, samaan dengan RM15. Kalau tak jalan, boleh naikkan $15. So RM45. Ataupun rasa kedekut, naikkan sikit-sikit, tapi ada kenaikan. Okey, kemudian save. Ini teknik bid yang kedua. So siapa yang ada masalah iklan tak berjalan, inilah solution dia.
Panic bid Dan yang ketiga macam biasa, baru buat dah tak lulus lah. Sebab apa tak lulus? Nampak tu, because it is too much. 20% ni kena kecilkan lagi patutnya. Nampak? Terus dia beritahu result tak sampai 10 minit. Marah betul dia dengan iklan macam ni. Okey, kita kena buat kecil lagi ni teks. CPC 3, berapa kita letak? Dia suggest berapa? Dekat sini dia suggest berapa ni dia suggest? Okay, saya besarkan lagi. Berapa yang FB suggest kat sini? 8 sen. So kita ikut. Itu salah satu cara lah kalau iklan tak jalan. Tapi yang ni katalah ni $8 kan. Okay, 8 sen. Dia kalau Malaysia ringgit, kita dah letakkan minimum kita 3 sen. 3 sen dolar. Tapi kat sini dia cadangkan lagi rendah. Lagi rendah jangan ikut. Dia jangan kurang daripada 3 sen USD ataupun 9 sen. So yang ni jangan ikut. Kita letak macam biasa. Katalah saya katakan yang ni USD lah sebagai contoh Dia suggest 8, so kita letak 8. Selagi dia tidak melebihi 9 USD, 9 sen USD. Selepas iklan berjalan, kalau iklan tak jalan, terus pause. Sebab ini melibatkan sale. Iklan tak jalan, terus hentikan iklan, pause. Kalau dia berjalan, tengok price yang kita dapat, kemudian turunkan bid kepada 3 sen USD Okay, dia sama macam tadi. Boleh rujuk balik dekat nota. Dan 6.10 punya. Dan auto CPM boleh baca dekat sini. Boleh baca tak? Masa kita semakin suntuk ni, saya kena laju sikit.